Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video ni untuk siapa yang tak dapat ikut JM tadi Okey, hari ni kita belajar rumus majmuk di muka surat 215. Okey, rumus ini untuk contohnya sin A ni A tambah B, A tambah tolak ni kan. Dekat sini tambah tolak, sini pun tambah tolak. Untuk cos ni tambah tolak, dekat sini dia jadi tolak dengan tambah. Maksudnya kalau dia tambah, dekat sini dia tolak. Kalau yang ni tambah, sini tambah. Okey, kalau tangent ni tambah tolak dia, atas ni tambah tolak, bawah ni tolak tambah. Maknanya kalau dia tambah, pakai tambah, yang bawah ni pakai tolak. Macam tu. Okey, tengok contoh 20 di muka surat 216. Okey, nilaikan sin 63 darjah cos 27 darjah tambah cos 63 darjah sin 27 darjah. So kita tengok bentuk ini adalah bentuk yang pertama. Yang bentuk yang pertama dia tambah kan? Dia tambah. So sin 63 tambah 27, so dapat sin 90 darjah. So sin 90 darjah ialah 1. Okey, untuk yang kedua B cos 50 darjah cos 20 darjah tambah sin 50 sin 20. So ini bentuk yang mana? Bentuk yang kedua kan? Bentuk yang kedua dia tambah. Bila tambah dia sini tolak. So tolak. So cos 50 tolak 20 maknanya cos 30. So segitiga ni kita kena hafal dua segitiga. Segitiga ni kena hafal. Kita lukis segitiga dulu. Kita tahulah yang panjang ni 30, yang kecalus ni 30 darjah, yang gemuk ni 60 darjah. Okey. So sini 2, sini 1, sini punca 3. Menggunakan teorem Pythagoras. Okey, jadi sekarang cos 30. So 30 kita pun tengok. 30 adjacent bahagi dengan hypotenuse. So punca 3 bahagi dengan 2. Okey, untuk C, tangent 70 tolak tangent 10 dan bawah ni. Okey, kalau bentuk ini maknanya tangent yang ketiga ni kita pakai yang mana? Dia tolak kan? So pakai yang tolak lah bawah ni. Tangent tolak. Okey, so 70 tolak 10. 70 tolak 10 60. Jadi tangent 60 tangent opposite divide by adjacent. So punca 3 bahagi dengan 1 dapat punca 3. Okey. Kemudian contoh 21. Contoh 21 di muka surat 216. Okey, muka surat 216. Dia suruh buktikan sin 90 tambah A sama dengan cos A. Jadi kalau kita tengok yang ini yang menggunakan yang pertama. Yang menggunakan pertama, jadi sin 90 tambah sin 90 cos A tambah cos 90 sin A. So sin 90 ialah 1, cos A lah. Cos 90 ialah kosong. Kosong darab apa pun kosong. So dapatlah cos A, terbukti. Okey, B sin X tambah pi per 6 tolak sin X tolak pi per 6. Dapat tak ni? Dapat. Kena dapatkan dia adalah cos X. So yang ini tambah. So ambil bentuk yang tambah. Sin X cos 30. Kenapa 30? Sebab pi ni ialah 180. 180 bahagi dengan 6 dapat 30. So tambah cos X sin 30 tolak. Okay, yang ini pula sin X cos 30 tolak cos X sin 30. Jadi yang ini sama dengan ni, tolak habis. Yang ini dengan ni sama, tolak-tolak jadi tambah. So tambah 1 tambah 1 2. So 2 cos X sin 30. So 2 cos X sin 30. So daripada segitiga tadi, sin 30 ialah 1/2. Jadi 2 darab 1/2 ialah 1. So dapatlah cos X. Okey, contoh 22. Contoh 22 di muka surat 217. Dia suruh nilaikan apa dia sin 105. So kalau kita tengok 5 depan dia, maknanya dia berkaitan dengan sudut 45 darjah. Sudut 45 darjah, segitiga 45 darjah. 1 punca 2.
Maknanya macam ada di 105 ni. 105 ialah 45 tambah 60. So kita tengok rumus yang pertama tadi. Sin 45 cos 60 tambah cos 45 sin 60. So sin 45 ialah 1 per dengan punca 2. Cos 60 segitiga yang tadi ialah 1 per 2 tambah cos 45 ialah adjacent bahagi dengan hypotenuse 1 per punca 2. Kemudian darab pula dengan sin 60 dan segitiga yang tadi ialah punca 3 per dengan 2. So dekat sini kita dapati bawah dia sama kan, iaitu 2 punca 2. 2 punca 2 yang atas 1 darab 1 1 tambah 1 darab punca 3 punca 3. So bila bawah dia ni ada set 2, dia tak mau. So macam mana kita darabkan atas dengan bawah dengan set 2. So set 2 darab dengan 1 dapat set 2. Set 3 darab dengan set 2 ialah set 6. 2 darab 2 ni 2 lah. Set 2 darab set 2 dapat 2. So 2 darab 2 4. So ini jawapan dia. Okey, untuk tangen 15 kita fikir macam mana tangen 15 ni. Tangen 15 ialah terhasil daripada 60 tolak 45. 60 tolak 45 ialah 15. So ini bentuk tangen tolak. So atas tolak, bawah tambah. So kita masukkan nilai dia. Okey. Kemudian bawah ni tadi tak mau. Dia tak mau yang bentuk ada set ni. So kita kena darabkan dengan conjugate. Darab dengan conjugate dia kita dapat macam ni. Kan? So jawapan akhir negatif 4 bahagi negatif 2 2 punca 3 bahagi dengan negatif 2 dapat negatif punca 3. Okey. Kemudian contoh 13. Contoh 13, sin A sama dengan 3/5, sin B sama dengan negatif 12/13. Okey, dia bagi sudut A ni antara 0 hingga 90. Yang ni pada sukan yang pertama. Yang ni pada sukan yang ketiga. Sebab kalau sukan kedua, sin positif. Okey, so apa benda yang awak kena buat mula-mula? Kena lukis dia punya segitiga tu. Okey, yang A ni sukan pertama, yang B sukan yang ketiga. Jadi 3, 5 lengkapkan 3, 5, sini 4. Yang ini lengkapkan 12, 13, ini 5. Jadi ikut je lah soalan dia. So sin A cos B masukkan. Dapatlah jawapan dia negatif 63/65. Ini pun sama. Ikut je rumus dia. Tangen B tolak A. So kita tengok rumus dia apa kan. Masukkan nilai dia. Dapatlah jawapan dia 33/56. Okey. Kemudian kita pergi tadi rumus berganda. Rumus berganda. Rumus berganda dah di muka surat 218. Okey, dia dah bagilah ni, dia memang bagi tak payah hafal pun. So untuk soalan contoh 24. Contoh 24 dia suruh nilaikan 2 sin 15 darjah cos 15 darjah. So ini kita tengok yang rumus berganda ni yang pertama dia ni. Yang pertama jadi sin 2A. So sin 2 darab 15 sin 30. Sin 30 ialah 1/2. Memang awak akan guna segitiga ni. So hafal dua segitiga ni. Okey. Cos kuasa 2 22.5 tolak sin kuasa 2 22.5. Jadi kalau kita tengok ni adalah bentuk yang kedua ni. So A dia ni darab dengan 2. Jadi dia adalah cos 45. So cos 45 rujuk kepada segitiga ni, nilai dia adalah 1 per punca 2. So dia tak nak ada punca 2 kat bawah ni. So darab dengan bawah. So dapatlah punca 2/2. Okey, kemudian C 2 tangen 75 per dengan 1 tolak tangen kuasa 2 75. So ni adalah bentuk tangen tadi. So tangen 2 darab 75. So dapat 150. So 150 ialah pada sukan yang kedua. Sukan kedua tangen negatif, terus letak negatif. Okey, 150 ni setara dengan sudut apa? Dia setara dengan sudut 30. So 30, tangen 30 ialah 1 per punca 3. So bawah ni tak nak ada punca 3. So darab atas dengan bawah punca 3 punca 3. So dapatlah jawapan dia negatif punca 3/3. Okey, untuk contoh 25. Sekejap. Okey, contoh 25 mana tadi
Okey. Contoh 25. Contoh 25 dia suruh buktikan cosecant 2A sama dengan 1/2 secant A cosecant A. Jadi tujuan kita nak dapat ni. So secant A ni apa? Secant A ni ialah 1 per cos. Cosecant ni ialah 1 per sin. Jadi cosecant 2A ialah 1 per sin 2A. So sama dengan sin 2A ni ialah 2 sin A cos A. So 1/2. 1 per sin A ialah cosecant A. 1 per cos A ialah secant A. So dia suruh buktikan ni tadi. So kita tulislah ni dulu. 1/2 secant A cosecant A. Dah itu je. Okey, yang B dia suruh buktikan ini dapat ni. Okey, so ni pendek je. So kita kacau yang ni. Kita kacau yang cos 2 theta per cos theta tambah sin theta. So kita pilih, dia ada 3 kan. So kita nak pilih yang mana? Kita pilih yang ada sebutan cos dengan sin. So sebutan cos dengan sin, cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta per cos theta tambah sin theta. So benda ni kita boleh faktorkan. Faktorkan dia cos theta tolak sin theta, cos theta tambah sin theta. So bawah dia cos theta tambah sin theta. Yang ni sama, so boleh cancel. Tinggallah cos theta tolak sin theta. Dah terbukti. So itu saja yang kita belajar hari ini. Nanti awak buat latihan 6.8 dengan 6.9. Buat semua tahu. Cuba, jangan tak cuba. Okey, bye.